Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surah Hud ayat 88. Aku hanyalah bertujuan untuk memperbaiki sedaya upayaku, dan tidaklah taufik itu yang diberikan kepada aku ialah melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku menyerah segala urusanku kepada Allah, dan kepadanyalah aku kembali. Yang saya kasihi saudara pengurusi majlis, yang saya hormati Tan Sri Anwar Musa selaku pengurusi Muafakat Nasional, bekas Teusaha Agung UMNO Malaysia, Saudara Dr. Bala, pegawai khas kepada Menteri Besar Negeri Terengganu, seluruh yang hadir pada hari ini, khususnya daripada para pengundi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa saya tak perlu bercakap pun tak apa dah, kerana sudah pun jelas, yang terang lagi bersuluh, kata pepatah. Apa yang disebutkan oleh Tan Sri Anwar Musa, yang dinyatakan oleh Dr. Bala, menunjukkan tentang kenapa tuan-tuan yang berada di Dun Simpang Jeram ini perlu memberikan sokongan kepada Dr. Mazri. Pepatah Arab dia menyebut, dia kata, la ya'raful fadla li ahli illa zawuh. Maksud dia ialah seorang kelebihan seorang itu tidak diketahui melainkan ahlinya. Artinya, saya yakin dan percaya penduduk yang berada di dalam Dun Simpang Renggam ini merupakan orang yang tahu dan kenal berkenaan dengan permata dan juga kaca, yang tahu membezakan antara tokoh yang ada kepada Dr. Mazri, yang dicalonkan oleh Perikatan Nasional untuk menjadi calon di dalam Dewan Undangan Negeri Simpang Renggam, Simpang Jeram. Saya saja nak sebut takut mengantuk tuan-tuannya. Jadi tuan-tuan, kita dapat tengok Dr. Mazri ini, kalau dia nak fikir untuk urusan peribadi dia, pendapatan sebagai seorang doktor pakar bedah, kemudian pula dia ada sak pakar, iaitu pakar kepada pakar, iaitu pembedahan dalam saluran darah,
Antaranya ialah kalau orang nak buat tapak, nak buat dialisis, itu di antara kepakaran yang ada kepada dia. Di Johor ni ada 2 orang saja. Itu pun yang terlibat dalam hospital swasta. Sebab itu, Dr. Mazri ini banyak membantu dan memberikan secara pro bono ataupun secara percuma khidmat dia kalau diminta untuk hadir ke hospital kerajaan bagi membantu pembedahan ini. Ini tuan-tuan wajah Dr. Mazri yang bakal untuk kita lantik sebagai adun di Simpang Renggam ini. Simpang Jeram ini. Sedap Renggam jugalah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Dr. Mazri ini, saya nak sebut walaupun dia tu sibuk dengan tugas dia di hospital. Sekali dia buat operation, kita tahulah, di hospital swasta, pendapatan dia mungkin ratus ribu sebulan. Tetapi banyak kerja-kerja kebajikan yang dia buat. Kalau berlakunya musibah banjir, kalau berlakunya malapetaka di luar negara, dia sanggup untuk pergi, meninggalkan kerja tugas dia, walaupun ianya memberikan pendapatan yang lumayan kepada dia. Tetapi semata-mata kerana kecintaan dia untuk menyumbangkan kebajikan, kepakaran yang ada kepadanya, maka dia sanggup untuk meninggal dan bersama-sama dengan masyarakat. Maka sudah tentulah dalam keadaan dia tidak menjadi wakil rakyat pun, dia mampu untuk melakukan program-program kebajikan. Maka sudah tentulah kalau dia pula dilantik sebagai wakil rakyat, dia lebih bertanggungjawab untuk memastikan kebajikan yang ada kepada penduduk di sini, dan dia juga boleh menyuarakan pandangan-pandangan di dalam Dewan Undangan Negeri. Kan Dr. Mazri ini adalah merupakan seorang orator, seorang yang boleh bercakap. Tuan-tuan tengok lantum ramah dia. Kalau saya bersembang dengan kawan-kawan daripada doktor ni selalunya kalau dia cekak bak tangan ni, bak mulut ni dia slow sikit. Tapi Dr. Mazri ini mulut dengan tangan sama naik. Waktu pembedahan pun dia cepat. Dan juga mulut dia sebagai seorang pembidatu pun agak baik. Maka sebab itu tuan-tuan tidak rugi untuk tuan-tuan memilih Dr. Mazri Yahya sebagai calon untuk menjadi wakil rakyat di dalam DUN ini. Tadi tuan-tuan telah dengar daripada Tan Sri Anwar Musa. Walaupun ini merupakan pilihan raya kecil di peringkat DUN, tetapi ia mempunyai makna yang cukup besar kepada perkembangan politik di negara kita. Dan juga amat penting juga pilihan raya di DUN Simpang Jeram dan juga di Parlimen Pulai memberi makna yang cukup besar ke arah perpaduan dari kalangan umat Islam, orang Melayu, bumi putera di negara ini. Karena sekurang-kurangnya memberikan satu signal, satu isyarat amaran kepada pemimpin-pemimpin yang tak sukakan perpaduan dari kalangan orang-orang Melayu yang ada pada hari ini. Maka penduduk yang berada di Simpang Jeram ini akan menghantarkan satu signal yang lebih jelas. Walau bagaimanapun kita ucap terima kasih, tahniah kepada Presiden UMNO Timbalan Perdana Menteri yang telah pun dibebas tapi tak bebas dengan 47 kes. Dan kita ucap terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang memang nak buat reformasi yang cukup baik. Mungkin dengan pembebasan ini pelabur-pelabur akan datang ramai, insya-Allah.
peluang pekerjaan pun banyak, harga barang pun akan turun mungkin, kerana ekonomi akan menjana dengan baik, apabila dengan kes yang berlaku pada hari ini. Maka sebab itu tuan-tuan, rakyat memerhati. Hari ini tuan-tuan tengok dalam medsos, Allah. Selama ni orang marah dah. Duk marah dah lama ni. Masuk hari ni pula macam Ajinomoto Bukicang. Dalam medsos. Jadi sebab itu, macam disebut oleh Tan Sri Anwar Musa tadi, apa yang berlaku ini sebenarnya ialah apa yang kita sebut, walaupun disebut kerajaan perpaduan, kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini antara perpaduan Anwar Ibrahim dengan Zaid Hamidi. Bukan perpaduan dari kalangan orang bawahan. Saya pun macam juga dengan Tan Sri. Bila kita pergi berjumpa dengan beberapa orang di kalangan orang masih ada jawatan La UMNO di sini, bila berjumpa, mereka bagi tahu. Dia kata, Ustaz, saya tempat sini ada 60 orang budak muda, dia kata. Dia beritahu. Baru ni hari penamaan calon dia orang pergi. Dia tanya malam tu macam mana? Tok, boleh pergi syarat dia orang bagilah, duit minyak kat kamu bagi. Lepas balik daripada penamaan calon, pakat berimpun dekat rumah dia. Macam, dapatlah RM100, undi tak bagi. Tu, hak anak-anak muda. Anak muda ni anak muda orang UMNO yang selama ini, tu keadaan dia. Bukan setakat itu saja, dia kata anak dia sendiri. Anak dia sendiri. Dia kata macam mana harapan daripada calon, daripada Pakatan Harapan, dia nak 4,000 daripada penyokong-penyokong UMNO di dalam DUN Simpang Jeram ini memberikan sokongan kepada calon, kepada Pakatan Harapan. Dia kata 4,000 nak dapat 400 pun belum tentu. Belum tentu, dia kata. Dengan keadaan di mana penolakan, saya bercakap jumpa dia waktu tu belum cakap bab penegasan daripada Anthony Loke yang mengatakan bahawa konsep Malaysia ni kami akan tegaskan. Saya respect. Saya hormat dengan kenyataan daripada Anthony Loke. Maka dia ada dasar perjuangan dia. Perjuangan dia tak pernah berubah. Tuan-tuan tahu dah apa maksud Malaysia? Mudah nak fahamnya konsep Malaysia ini, itulah yang diungkapkan oleh pimpinan DAP dalam pilihan raya ketiga tahun 1969. Mereka hendak supaya di Malaysia ni tak ada soal ada kelas 1, kelas 2. Dalam arti kata yang lain, adanya bumi putera dan ada bukan bumi putera. Ini tuan-tuan bertentangan dengan apa yang kita sebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini ialah satu perjanjian yang diadakan dari kalangan pimpinan-pimpinan yang mewakili India, yang mewakili bangsa Cina, di mana mereka bersetuju ketika itu untuk penjajah kata, aku boleh bagi kepada kamu merdeka dengan syarat kamu pemimpin Melayu pula boleh berikan kerakyatan yang kita sebut sebagai jasoli atau dikatakan jasolai. Dia kata syarat beri kewarganegaraan kepada mereka ini, tetapi orang bukan Melayu ataupun orang yang bukan penduduk asal ini mesti menerima tentang beberapa syarat yang mesti diterima. Antaranya ialah mereka mesti menerima Islam sebagai agama persekutuan. Yang keduanya, mereka mesti memberikan, mengiktiraf tentang kedudukan keistimewaan orang Melayu. Yang ketiganya berkenaan dengan bahasa Melayu. Yang keempatnya berkenaan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu. 4 perkara ini yang telah pun dipersetujui oleh tokoh-tokoh yang bersama-sama untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Tiba-tiba inilah yang mereka bawa. Walaupun negara kita sudah 66 tahun merdeka, mereka masih lagi memperjuangkan berkenaan dengan konsep Malaysia. Tiba-tiba pemimpin daripada UMNO kata apa?
pandangan daripada Datuk Jaslan adalah merupakan pandangan peribadi, bukan pandangan UMNO yang menentang konsep Malaysia. Tuan-tuan, dari si bab menentang konsep Malaysia ni UMNO lebih hebat berapa? Bab menentang DAP ni tuan-tuan, UMNO lebih hebat lagi. Tiba-tiba macam mana pemimpin UMNO boleh cakap ini bukan pendirian rasmi daripada parti. Seolah-olah pandangan ni pandangan daripada Ahmad Jaslan, iaitu ahli majlis tertinggi UMNO, ketua UMNO bahagian Pulai. Macam mana dia boleh menidakkan apa yang disebut oleh Datuk Ahmad Jaslan? Artinya yang membersihkan apa yang disebut oleh DAP hari ini ialah pemimpin UMNO sendiri. Kerana ni, tiba-tiba hari ini pemimpin DAP kata apa? Jangan cuba untuk nak memain-mainkan konsep Malaysia. Yang penting kepada kita ialah untuk memikirkan soal pembangunan. Nampak tak dia? Agenda dia sembunyi. Agenda dia terus berjalan. Dia cuma tak war-warkan. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, dia telah mengeluarkan kenyataan dengan jelas membantu kita. Terima kasih Entin Lelu. Terima kasih kepada DAP yang telah pun mengiyakan apa yang kita sebut selama ini. Menjelaskan di mana DAP kata kami tidak akan tarik balik berkenaan dengan konsep Malaysia. Bagus, senang, cara senang. Kita pun tak perlu ini, tak anggap lagi fitnah. Maka itulah yang dikatakan sebagai apa yang mereka nak perjuangkan. Inilah yang menjadi kegusaran kepada kita. Kita berpolitik ni tuan-tuan, berpolitik untuk mati. Bukan berpolitik untuk hidup. Saya sendiri pun sudah umur 60 tahun. Kalau ikut umur Nabi, 63 tahun mati. Sebab tu Nabi kata, umru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen elok 60 tahun. Sebab makan pencen 3 bulan, mati. Ini keadaan dia. Tak panjang. Kita bukan macam umat Nabi dulu. Umat Nabi Nuh, 100 tahun umur dia. Umat Nabi Muhammad dah. Tak panjang umur kita. Maka sebab itulah kita bercakap hari ini. Tan Sri Anwar bercakap hari ini. Kalau dia fikir dia boleh jadi Pak Ngeh, dia boleh jadi yes man, dia boleh menjadi Pak Angguk untuk bersama-sama dengan UMNO. Walaupun dia tak bertanding, mungkin diberikan pengurusi JLC, mungkin diberikan macam-macam untuk kemudahan kepada dia. Tetapi beliau sanggup untuk bersama-sama dengan perjuangan untuk memastikan bahawa untuk perpaduan dari kalangan kita ini perlu diwujudkan. Maka atas asas inilah yang kita ajak sangat bersama-sama dari kalangan orang lain, supaya kita sedar kalau kita kuat, kerana kita yakin perpaduan dari kalangan orang Melayu Islam ianya akan memberikan kesejahteraan kepada bangsa lain. Ini terbukti dan teruji. Terbukti dan teruji di Kelantan. Sudah 33 tahun PAS memerintah di Kelantan. Setitik darah pun tak ada orang Cina yang kita bunuh. Tak ada seorang orang India yang kita bunuh. Tak ada seorang Siam yang kita korbankan kerana mereka adalah merupakan bangsa yang minoriti yang terdapat di Kelantan. Sebab apa kita tak buat? Kerana Islam mengajar kita, walaupun dia itu bukan Islam, walaupun kamu Islam, kamu tidak boleh menzalimi mereka, kerana ini menjalahi apa yang diajar oleh agama kita. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita pergi di Mesir, dilihat di sana ada perkampungan Qibti, iaitu perkampungan Kristian Ortodok. Sampai hari ini terdapatnya di sana ada perkampungan orang-orang Kristian Ortodok yang masih hidup dengan baik. Walaupun pemerintahan Islam bertukar ganti pemimpinnya, kampung itu tetap dikekalkan sampai hari ini. Sebab apa berlaku begitu? Kerana Islam mengajar kepada kita tak boleh
kita menzalimi orang lain. Mereka cuba membawa Islamfobia. Mereka anggap bahawasanya Perikatan Nasional ini oleh kerana ada PAS yang akan membawa cara ala Taliban, yang akan membawa secara negara ini ke arah mundur, yang akan membawa negara ini ke arah perpecahan. Ini yang mereka cuba nak wawarkan, nak menakut-nakutkan supaya orang jauh daripada Perikatan Nasional. Sedangkan realiti yang berlaku kita tengok, PAS sentiasa terbuka untuk nak pastikan perpaduan ummah ini berlaku dari kalangan kita. Sejarah dapat kita lihat. PAS menyambut UMNO ketika UMNO menjadi pembangkang dalam PRU ke-14. Tuan-tuan bayangkan ketika itu 10 parti tinggalkan UMNO. Dalam barisan sana tinggal 4 saja. Nasi tinggal 4 lah. Waktu itu. UMNO, MCA, MIC Star. 5 lah. 4 waktu itu. Yang lain tinggalkan. Kalau kita nak fikir ni, kita dengan UMNO ni kita bergaduh sejak dulu lagi. Macam sebut dulu. Bergaduh. Tetapi apabila keputusan parti Majlis Syura memutuskan, Majlis Syura berpegang dengan kaedah dikata apa? Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, maka kamu berdamai dan kamu bertawakal kepada Allah. Maka hendaklah kamu terima perdamaian tersebut. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Orang kata nanti UMNO tipu nanti. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah. Wa in yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka tipu, kepada Allah kita berserah. Kita tak kisah. Kita tak kisah apa yang berlaku. Yang penting kepada kita, kita buka pintu baru, pintu buku baru. Buku baru kita buka. Kita kata tak apalah, kita lupa hak lama-lama. Kerana Islam mengajar kita bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal yang memerangi Islam tetapi dimaafkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Abu Sufyan yang mengetuai peperangan melawan Nabi, tetapi ketika Fathu Makkah Nabi memaafkan. Walaupun mereka ni kuat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita memaafkan dengan lapang dada. Sebab apa? Sirah mengajar kita. Pada kita ialah perpaduan kita. Perpaduan yang lebih besar daripada situ. Perpaduan yang wujud. Perpaduan selepas daripada Nabi SAW ketika sampai di Madinah. Yang keduanya perpaduan selepas daripada Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan, kerana kita sedar kami dah masuk 9 bulan dah kerajaan dipimpin oleh PMX, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rakyat menunggu-nunggu apakah pembaharuan yang dia nak buat. Apa yang dia nak buat? Kita dulu pun waktu kita ambil alih kerajaan, bukan kita kata tak ada masalah, ada masalah. Tapi kita moving forward, kita tengok ke depan. Kalau duk buat kereta, asyik-asyik tengok cermin belakang saja, aksiden kereta. Ni asyik-asyik rasuah, tata kelola tak betul. Apa lagi? Kesenjangan, sakau, wewenang, macam-macam dia sebutkan. Hak yang sampai rakyat boleh hafal perkataan tu. Orang tanya dalam mana-mana seminar ke, dalam interview ke, dalam dia town hall ke, itu jawapan dia. Rakyat nak tengok apa yang kamu buat untuk rakyat. Tugas pemimpin ni dia nak menjadi pemudah cara kepada rakyat. Kami dulu dalam kabinet dulu. Dalam kabinet dulu tuan-tuan. Bincang antaranya apabila masalah ayam, harga ayam naik. Macam mana kita nak buat? Ini dimain oleh kata-kata yang kita katakan. Maka kabinet memutuskan apa dia? Kita tak benarkan ayam ekspor keluar.
Pasal pengeluaran ayam negara kita ni lebih. Tiba-tiba dia kata tak cukup. Tiba-tiba harga ayam nak naik. Maka pakat datang ramai-ramai untuk meminta supaya ekspor ni dibenarkan. Kita kata tak. Apabila harga barang meningkat, terutamanya dalam masalah import, oleh kerana AP dipegang oleh kata-kata tertentu, maka kabinet buat keputusan. Kita kata apa? Semua siapa ada duit boleh import. Supaya kita nak pecahkan monopoli ni tadi. Kemudian nak lagi soal berkenaan dengan telur. Telur ni kita tahu makanan yang dimakan oleh semua rakyat. Maka tak pernah berlaku sejarah, tuan-tuan, kita tengok telur pun dipikirkan beri subsidi untuk pastikan rakyat ini dapat harga telur yang tidak mahal. Saya nak sebut inilah dia tugas kita sebagai pemimpin. Bukan tugas kita sebagai pemimpin kita tengok asyik-asyik berpolitik sepanjang masa. Termasuk kadang-kadang tak tahu tempat, tak tahu di mana tempat bercakap soal politik, sehingga kan kita tengok dalam perjumpaan dengan kaki tangan kerajaan pun bercakap politik. Bercakap politik kepartian. Kalau kita tengok juga baru ni dalam pilihan raya kecil 6 negeri. Sebenarnya baru ni pilihan raya baru ni di Kedah ya. Kedah saja pilihan raya. Hak 5 negeri itu maujuduhu kal adam. Ada pilihan raya macam tak ada. Sebenarnya pilihan raya berlaku di Kedah saja. Sebab itu kita tengok menteri dia. Balik menteri ni, datang menteri nu. Balik menteri ni, datang menteri nu. Seolah-olah tuan-tuan pusat pentadbir dan Putrajaya pindah dekat Padang Terap. Pakat pergi hurung di Kedah. Pasal apa? Nak lawan seorang menteri besar, yang badan besar, yang ada wawasan yang besar, yang ada pemikiran yang besar. Akhirnya ditumpu betul. Saya dalam ceramah-ceramah saya beritahu juga. Saya kata biar dia tumpu ke sini, besok yang dikejar tak dapat, yang dikendong ke ciciran betul sungguh. Di Kedah pun dia tak dapat, di Terengganu 32-0. 32-0. Kita tengok sampai hari ni kita tak tahu royuk. Hak menteri hak duk kata siapa yang undi Perikatan Nasional ni orang bodoh. Hak orang tak cerdik, hak orang miskin, hak orang tak ada kelulusan, tak mengaji tinggi. Kita pun tak tahu. Tak dapat dikesan oleh radar. Google Earth pun tak dapat tengok hari ni. Kadang-kadang kita ni janganlah melampau sangat. Jangan melampau sangat. Politik hari ni politik di alah baru. Kita tak boleh duk main politik secara konfrontasi yang macam ni. Anak-anak muda ni tuan-tuan, dia tak ada parti tau. Dia tak ada parti. Mereka ni tak ada parti. Mereka ini tengok manakah parti pemimpin yang boleh mereka lihat dan boleh memberikan kesejahteraan kepada mereka. Anak-anak muda, apabila politik yang kamu buat macam ni, maka anak-anak muda dia akan ajar kamu di dalam setiap kali pilihan raya. Sebab tu ini juga perkara yang sering saya peringatkan juga kepada pimpinan Perikatan Nasional termasuk saya. Supaya perkara ni kita kena jaga. Kita berpolitik hari ini bukan berpolitik di zaman televisyen hitam putih. Politik hari ini politik yang baru. Maklumat di hujung jari. Yang maklumat ini yang boleh diakses bila-bila masa oleh anak-anak muda. Kalau kita berpolitik secara sedemikian rupa, mereka ini akan menjadi hakim kepada kamu. Mungkin kamu ada kuasa, tapi kamu tak ada pengaruh macam ada pada hari ini. Dia ada kuasa, pengaruh tak ada. Sikit-sikit, report. Sikit-sikit, ambil tindakan. Cakap sikit, kena buat report polis. Polis pun kadang-kadang pun dia dah mual dah. Dia kata apa cerita politik ni. Dia pun apabila sikap mereka pula, apabila orang datang buat report, kena. Ini disiplin. Ini peraturan mereka. Remeh-temeh report. Dia macam kita kecil-kecil lu bergaduh lah. Bergaduh kan. Bergaduh main guli kalah. Jaga awak. Nanti ku balik report ke abangku. Lah. Ni lemah kita tengok. Biar panas jangan koyak. Ni sampai bukan zakat panas koyak rabak.
Kita berpolitik ni biasa ni ada pula seorang menteri. Apa boleh dia buat live TikTok. Orang hentam dia. Buat warning pula. Jaga siapa yang duk hentam saya, komen saya buat-buat. Nanti polis datang tangkap. Ni apa barang ini pendaftaran menteri? Kan? Rakyat menilai. Kalau itu dia benda. Kamu kalau tak mau hentam, jangan kamu masuk buat Facebook. Jangan kamu duduk buat live TikTok. Jangan kamu tulis apa-apa. Kita sebagai, macam saya tulis macam-macam. Biasalah macam kita boleh kata kat orang. Orang kata kat kita. Itu biasalah. Tapi rakyat boleh nilai. Hak yang kita bercakap tu fakta ataupun auta. Hak yang kita bagi tahu tu tipu atau betul. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, benda hak yang kamu buat secara tipu ni, kamu tak boleh kamu nak sembunyi. Macam kita tengok DAP selama ni dia sebut, kita pun tak, kita ingat benda ni dia tak berani keluar lah. Tiba-tiba dia keluar semalam, dia kata akan pertahankan konsep Malaysia. Betul lah pepatah Arab sebut kata apa? In tukhfa tu'lam walau sa'ada fis sama. Kalau kamu sembunyi, naik sampai ke atas langit sekalipun, akan diketahui juga satu hari nanti. Betul lah tu. Benda hak yang kamu nak buat ni tadi, hak yang kamu nak sembunyi, nak tipu, akan terkeluar dengan sendirinya menjadi jawapan kepada mereka. Dan DAP berani pasal apa? Dia tahu nyawa kerajaan yang ada pada hari ini terletak kepada DAP. Kalau DAP ni tarik sokongan, jatuh kerajaan. Sebab tu apabila apa kendak DAP ni, kerajaan perpaduan akan ikut. Itu kena ingat. Itu yang kita kena ingat. Mereka apabila duduk dalam kerajaan, mereka bercakap, buat apa mereka nak buat. Ini yang kita nak supaya perpaduan dari kalangan orang Melayu ni kena ada. Mereka akan buat. Mereka tak peduli. Lebih-lebih lagi, mereka adalah merupakan kingmaker dalam kerajaan perpaduan. Mereka akan buat apa saja. Karena mereka tahu orang tak akan berani nak sentuh mereka. Contoh dia di dalam akuan berkenaan dengan konsep Malaysia. Apabila diaku sendiri, kemudian disucikan balik oleh pemimpin UMNO. Yang mengatakan itu pandangan peribadi. UMNO bukan pandangan UMNO. Yang soal menentang konsep Malaysia ni. Jadi sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita harapkan pada 9 hari bulan nanti, tuan-tuan semua yang menjadi pengundi di DUN Simpang Jeram ini, pertama, kena ajak anak beranak kita balik mengundi. Satu. Ada setengah tu kata, tak apalah, cik tak nak balik. Pasal apa? Menang dah nampak dalam Facebook tu ramai. Orang duk sokong Dr. Mazri. Jangan cakap begitu. Kalau boleh, bukan cakap menang. Kita nak menang lipat kali ganda lagi majoriti yang kita dapat. Satu. Sebab tu wajib balik untuk pastikan Dr. Mazri ini kita calonkan sebagai wakil kita. Yang kedua, ajak kawan-kawan kita di kalangan UMNO. Banyak UMNO pada hari ini, UMNO kecewa. Saya tak tahulah sepanjang saya duduk di Simpang Jeram ni tuan-tuan, saya tak tengok lagi rombongan daripada wanita UMNO duduk berjalan rumah. Kut-kut hari saya tak nampak, wallahualam lah. Kau selalunya kita nampak memang kalau di dalam UMNO ni, kalau wanita tak bergerak, bermakna itu signal yang tak baik. Walaupun calon daripada UMNO. Hak laki-laki ni macam kita lah. Laki-laki UMNO kan, laki-laki PAS ni, dia duduk di markas ya. Kita berkelah bubuk kacang, bubuk sora. Hak yang rumah-rumah ni ialah perempuan, muslimat dan juga wanita. Ini tak ada. Ini satu indikator yang kita dapat lihat bagaimana pengundi di akar umbi tak boleh terima berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO pada hari ini. Yang ketiganya, yang menjadi calonnya pula bukan daripada UMNO. Maka sudah tentulah lebih baik mereka berikan sokongan kepada Dr. Mazri. Sebab dulu ni PAN ni lawan Dr. Mazri ni PAN, tahu tak PAN? Tahu tak PAN? PAN. Parti Amanah Negara.
Ni antara parti yang pelik di dunia tau. Apa pelik di dunia? Dia tubuh parti PAN tu sebab PAS nak berbaik dengan UMNO. Tu asas dia tubuh tu. Dia marah sangat dengan UMNO ni. Tak boleh marah. UMNO ni tak boleh. Kan? Kita waktu tu kita dah sedar. Cukuplah. Apabila kita tengok terutamanya dengan suasana demografi, kependudukan sebagai suasana politik waktu tu, kita kata cukuplah. Dah 60 tahun kita duk bergaduh ni. Biar kita lah hulukan persahabatan, perpaduan di kalangan kita balik. Kita tengok. Oh, mereka tak boleh ni. Tak boleh. Tak boleh. Mereka tubuhnya PAN. Tuan-tuan kena ingat tu. Ni takkan pula orang UMNO nak boleh pergi sokong dengan parti yang ditubuhkan kerana marah ke UMNO. Dan hari ni mereka berbaik dengan UMNO. Tak tahu baik siapa. Dia baik siapa hari ni. Kita tak tahu sebab apa hari ni PAN boleh baik dengan UMNO. Saya tak tahu apa jawapan dia. Tak tahu apa jawapan dia. Semata-mata nak duduk dalam kerajaan. Semata-mata nak menang pilihan raya. Semata-mata nak jadi kabinet. Semata-mata nak jadi exco. Tuan-tuan, kalau nak fikir PAS ni, nak jadi kerajaan, duduk menjadi menteri, menjadi exco, menteri besar, kita sudah bersama dengan Pakatan Rakyat yang ada di dalamnya di AP, dalam PRU ke-14, iaitu PRU pada tahun 2018. Kalau kita tak pisah dengan dia, kalau kita restu, redha apa dia nak, dia cakap konsep Malaysia-Malaysia, ya Pak, setuju belaka. Dia nak apa benda, kita tunduk belaka. Kita boleh duduk kerajaan dah. Tiba-tiba tuan-tuan, takkanlah orang-orang UMNO pula boleh terima calon yang parti mereka merupakan parti yang memang menentang kuat berkenaan dengan hubungan PAS dengan UMNO dulu. Sebab tu, ajak orang-orang UMNO beri sokongan kepada Dr. Mazri. Yang keempat, duduk di kedai kopi. Kedai kopi tu Dewan Rakyat nama dia. Itu bawa nama Dewan Rakyat. Hak kami duduk di Kuala Lumpur nama Parlimen. Parlimen dia ada speaker. Dia ada peraturan Dewan. Dia ada waktu jam mesyuarat pukul 10 hingga pukul 5.30. Tu waktu dia. Ni hak waktu Dewan Rakyat ni. Hak tuan-tuan duduk dekat dengan Parlimen Rakyat, Dewan Rakyat ni. Tuan-tuan, dia tak ada waktu. Selagi tuan kedai tak perambat balik, tuan-tuan tak perlu balik. Di kedai tu, di kedai sebenarnya Dewan Rakyat. Tu Dewan Rakyat tu, itu merupakan persidangan. Dia bincang tak ada limit. Tak ada limit. Dia bincang. Kadang-kadang kejap dia memangkang, kejap dia kerajaan, sekejap Kementerian Keuangan, kejap Kementerian Luar Bandar, sekejap orang kata Kementerian Belia dan Sukan. Dia semua boleh bincang. Dia tak ada peraturan. Itu nama Dewan Rakyat. Tuan-tuan bincanglah di kedai kopi situ. Bincang elok, jangan mengamuk. Jangan kita emosi. Cakap dengan elok kawan-kawan kita UMNO ni, bagi tahu dia apa yang dihujahkan oleh Tan Sri Anwar, apa yang diberikan oleh Dr. Bala tadi. Beritahu sebab apa kita kena menyokong dengan baik, insya-Allah. Mereka pun manusia, mereka pun juga nak kepada penyatuan yang kita bercakap ni tadi. Ini penting sangat-sangat. Yang kelima, tuan-tuan jangan lupa doa kepada Allah. Ini paling penting. Kenapa? Doa sebagai silahul mukmin. Doa ni merupakan senjata orang-orang yang beriman. Doakan. Bangun pagi, besok bangun pagi, sebelum subuh kita ambil sikit masa untuk bertahajud, untuk berdoa kepada Allah SWT. Selepas sembahyang kita berdoa. Dalam setiap kali sujud kita berdoa kepada Allah. Lepas tahiyat kita berdoa kepada Allah. Agar Allah Ta'ala memenangkan calon Dr. Mazri. Itu yang kita harapkan tuan-tuan semua. Yang paling penting sekali sebagai pengundi, pagi-pagi keluar mengundi. Keluar awal mengundi. Keluar awal mengundikan, tak ada kenderaan, tolong pastikan dekat dengan PDM situ, pastikan supaya mereka ni akan diambil oleh petugas-petugas untuk dibawa ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi berdoa untuk nak pastikan supaya mereka akan dapat untuk memangkah Dr. Mazri. Dr. Mazri nombor 1. Kotak nombor 1. Ingat nombor 1. Ingat Dr. Mazri. Ingat kotak 1. Ingat Dr. Mazri. InsyaAllah pada 9 malam Dr. Mazri akan diberikan
taraf dia sebagai wakil rakyat di simpang jeram nanti insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Perikatan! Perikatan! Perikatan!